berkaitan dengan haba. Okay, chapter 4 berkaitan dengan heat haba. Okay. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok dahulu subtopik untuk topik ini. Ada beberapa subtopik yang kamu akan belajar berkaitan dengan topik heat ni. Okay. Tengok dekat bahagian sini, dia ada 4 subtopik. Okay. 4.1 thermal equilibrium, keseimbangan terma. So hari ini kita akan masuk tentang thermal equilibrium. 4.2 specific heat capacity, okay. 4.3 specific latent heat, dan juga 4.4 adalah gas law. Okay. So dalam tajuk ini kamu akan lebih mengetahui berkaitan dengan haba. Okay. Dalam tajuk haba tersebut dia ada konsep-konsep dia yang tersendiri. Okay. Baik, kita pergi kepada subtopik yang pertama dahulu, thermal equilibrium. Okay, keseimbangan terma. Sebenarnya thermal, okay, thermal ni merujuk kepada berkaitan dengan heat lah. Sebab itulah kita selalu gunakan thermometer, thermos contohnya. Okay, semua itu berkaitan dengan haba. Okay. So thermal equilibrium, keseimbangan terma maksudnya keseimbangan haba tersebut. Okay. So observe photograph 4.1. When a cold metal spoon is put into a cup of hot coffee, the spoon and the coffee are said to be in the thermal contact. So kalau logiknya, kalau kamu buat kopi, air kopi tersebut panas, lepas tu kamu masukkan spoon tersebut permulaan dia tak panas, kamu masukkan ke dalam air kopi tersebut, apa akan jadi kepada spoon tersebut? Tolong respon. Jadi panas. Okey, dia pun akan jadi panas. Okey. So dia juga akan jadi panas disebabkan oleh haba daripada air kopi tersebut, dia akan mengalir ataupun bergerak pergi ke bahagian spoon. Okey. So dia juga akan jadi panas. Okey. So bila kedua-duanya menjadi temperature yang sama. Contohnya kalau air ini temperaturenya adalah 40. Okey. Okey, katakanlah air ini dia punya temperature dia adalah 40 degree Celsius. Sudu ini adalah contohlah 28 degree Celsius untuk permulaan sebelum masuk ke dalam air. Bila masuk ke dalam air, supposedly apa dia ni, temperature untuk bahagian kopi ini dia akan drop disebabkan oleh dia akan memberikan haba tersebut, memindahkan haba tersebut pergi ke arah spoon. So dia akan drop, katakanlah last kali dia akan jadi 32 degree Celsius. Ni 32, yang spoon ni juga menjadi 32 degree Celsius untuk last kali. So bila kedua-duanya dalam temperature yang sama, barulah kita panggil dia sebagai thermal equilibrium, bermaksud keseimbangan terma. Pada permulaan tak seimbang lagi disebabkan oleh temperature yang berbeza, tapi selepas dalam beberapa minit ataupun beberapa saat, dua-dua ni akan jadi temperature yang sama. So barulah terjadi konsep keseimbangan terma. Okey. Baik. Seterusnya, suppose dia akan ada eksperimen kalau kamu berada di maktab. So waktu PKP ni tak dapatlah kita buat eksperimen, kita tengok je lah. To show the thermal equilibrium between two bodies in a thermal contact. Dia ada 2 termometer, satu dekat bahagian tap water, satu lagi dekat bahagian hot water. Okay. Satu air biasa, satu lagi air panas. Okay, temperature of thermometer, temperature of thermometer B, A dengan B. Time taken daripada 0 sampai 30. Okay. Supposedly untuk thermometer, bila sebelum kita masukkan ke dalam air, supposedly temperature untuk thermometer tersebut berapa? Tolong respon. Sebelum kita masukkan ke dalam air, untuk kedua-dua air ni. 20. Berapa?
30. 20, 35. 24. 24. 34. Room temperature berapa? 33. Room temperature lebih kurang dalam 30 lebih lah. Okay, so permulaan dia akan mengikut room temperature untuk thermometer A dan juga B. Lepas dimasukkan ke dalam air untuk tap water dan juga hot water, supposedly temperature mana yang akan lebih tinggi? Tolong respon. Antara tap water dan juga hot water. Thermometer A, thermometer B. Yang mana lebih tinggi? Hot water. Okay, hot water. Hot water. Okay. Disebabkan apa thermometer B ini boleh berubah temperature, kedua-duanya akan berubah temperature. Cumanya kalau thermometer A ini dia perubahan dia tidak terlalu ketara nak dibandingkan dengan thermometer B. So thermometer B ini dia berubah, dia meningkat temperature-nya disebabkan oleh bila dia masuk, thermometer B ini masuk ke bahagian dalam hot water. So bila dia contact dengan bahagian hot water tersebut, heat daripada hot water tersebut akan ditransferkan pergi ke bahagian thermometer B. Bila heat tu transfer, sampailah satu ketika temperature tersebut dia statik saja. So bila temperature tersebut statik, barulah kita tahu bahawa keseimbangan terma telah terjadi. Bermaksud sekiranya contohnya, sebelum kamu masukkan ke dalam air, katakanlah dia punya temperature dia adalah 35 degree Celsius contoh. Okay, untuk thermometer. Bila kamu dah masukkan ke dalam air panas, dia meningkat sebanyak, katakanlah dia jadi 50 degree Celsius. Dan dia statik saja dekat bahagian 50 degree Celsius. Bermaksud termometer ni 50, dia rasa yang bahagian air ini juga adalah 50 degree Celsius. So kedua-duanya temperature dia adalah sama. Bila temperature adalah sama, apakah konsep yang akan terhasil untuk tajuk heat ini? Respon? Thermal equilibrium. Okay, thermal equilibrium. Keseimbangan terma. Okay, di mana kamu tahulah termometer ni memang untuk check temperature. Okay, so bila dia dah naik dan statik pada satu temperature sahaja, so kita tahu bahawa keseimbangan terma telah terhasil. Di mana kedua-duanya mencapai temperature yang sama. Okay, baik. Seterusnya. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. Bagaimanakah pemindahan haba itu berlaku? When two objects are in a thermal contact, the temperature of the hot object will drop while the temperature of the cold object will rise until the temperature of the both object become the same. So itu cikgu cakap tadi, kalau kita naik ke bahagian atas, kalau air kopi ini panas, sudu ini permulaan dia sejuk, tak adalah sejuk, temperature biasalah. So bila kita masukkan ke dalam air kopi, temperature untuk air kopi ini, bila kita masukkan sudu, temperature untuk air kopi makin meningkat ke makin berkurang? Respon? Meningkat. Temperature untuk air kopi bila kita masukkan sudu, dia makin meningkat ke makin kurang untuk air kopi? Berkurang. Makin berkurang. Untuk spoon, temperature dia makin Bertambah. bertambah. Ya, betul. Okay. So inilah dia terangkan dalam apa dia ni, statement ini. Okay. The temperature of the hot object will drop, akan menurun, while the temperature of the cold object will rise until the temperature of both object become the same. Bila dia dah same, maksudnya dia dah mencapai keseimbangan terma ataupun thermal equilibrium. Net heat transfer between the two object become zero. Okay. Net nilai bersih untuk pemindahan haba bagi kedua-duanya akan menjadi kosong. Okay. Both object are said to be in the thermal equilibrium. Kedua-duanya akan dikatakan sebagai thermal equilibrium. So dalam gambar ini dapat menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan pemindahan haba tersebut. Yang tengok yang belah kiri dan juga belah kanan. Belah kiri ni warna merah, belah kanan warna biru. So yang belah kiri ni lebih panas daripada yang belah kanan. Cikgu nak tanya sikit,
haba dia bergerak daripada sejuk ke panas ke sejuk? Respon? Panas ke sejuk? Sejuk. Panas ke Panas sejuk. ke sejuk. Daripada sejuk ke panas ada pemindahan haba ataupun tidak? Tolong respon. Daripada sejuk ke panas. Ada pemindahan haba ataupun tidak? Tolong respon. Ada. Ada. Ada ke tak? Ada. Ada. Jawapannya adalah ada. Kalau kamu tengok dekat bahagian dalam gambar ni panas, ni sejuk. Pemindahan haba tu yang warna kuning ni. So kalau kamu tengok yang heat ni dia transfer daripada panas ke sejuk ini, warna kuning ni tebal, besar. Bermaksud bahawa pemindahan haba dia, heat energy yang ditransferkan tersebut besar. Okay, banyak. Kalau kamu tengok daripada yang sejuk ke panas, daripada Q ke P ni, heat yang ditransferkan kecil je. Bermaksud ada pemindahan haba. Maksudnya pemindahan haba daripada sejuk ke panas ada, daripada panas ke sejuk memang confirm ada lah pemindahan haba tersebut. Cumanya daripada sejuk ke panas, pemindahan habanya adalah kecil. Okay? Pemindahan habanya adalah kecil. So hot object P is in thermal contract with a cold object. The rate of heat transfer from P to Q is higher than the rate of heat transfer from Q to P. Okay, sekejap. So kadar untuk P ni transferkan ke bahagian Q dia besar. Heat transfer dia. Okay, pemindahan haba dia. Daripada Q pergi ke P ada tetapi kecil sahaja. Okay, boleh. So, bila kita panggil dia, bila kita tengok dalam keadaan ini di mana P ini temperature dia lebih besar daripada Q, supposedly kita akan mentionkan di sini bahawa net transfer heat adalah daripada P ke Q. Tolong bezakan perkataan net dengan perkataan rate of heat transfer. Okay, rate of heat transfer ni bermaksud bahawa daripada P ke Q ada rate of heat transfer. Daripada Q ke P ada rate of heat transfer. Tapi kalau kita sebut tentang net, kadar bersih net heat transfer, okay, kita merujuk kepada yang mana yang lebih besar transfer of heat dia. Bermaksud yang lebih besar P ke Q ke Q ke P untuk yang situasi. Tolong respon. P ke Q. Okay, P ke Q. Sebab itulah net transfer of heat adalah P ke Q. Jangan salah anggap kalau kita sebut net transfer of heat, oh maksudnya P ke Q je lah yang ada heat transfer, Q ke P tu tak ada. Tak, salah. Okay. P ke Q ada heat transfer, Q ke P juga ada heat transfer. Dua-dua ada heat transfer. Cumanya kalau P ke Q tu dia lebih lagi daripada Q ke P, bermaksud kita akan panggil dia net transfer untuk P ke Q. Kita tak sebut net transfer untuk Q ke P. Sebab kita akan ambil yang lebih transfer of heat dia. Untuk kita jadikan dia sebagai perkataan net. Net ni bersih. Maksudnya kadar bersih untuk pemindahan haba. So kita akan ambil majority. Net tu kamu kena ingat majority ya. Majority untuk heat transfer bagi haba tersebut. Okay. So net So tolong bezakan rate of heat transfer biasa saja, rate, kadar dengan net. Okay. Baik, seterusnya. There is a net transfer of heat from P to Q, therefore the transfer of P drops and the temperature of Q rise. Okay. So bila P ni temperature dia tinggi, Q ni rendah, ada transfer of heat berlaku. Makin lama P ini temperature dia akan makin berkurang. Q ini temperature dia akan makin naik sedikit. Kalau kamu tengok kat sini ni 100. Bila makin lama dia dah turun sampai berapa ni? 70 lebih. Okey, 70 lebih kat sini ya. Kalau untuk Q permulaan dia 30 lebih. Bila dah sampai satu ketika dia dah naik sampai 40. So yang sejuk dia akan makin panas sedikit, yang panas dia akan makin drop sedikit. Okey. Sampailah satu ketika the temperature of P and Q become the same. Dua-dua sama.
Di sini 50 lebih, di sini pun 50 lebih. Bila di sini kedua-duanya sama, so net transfer, ya, perkataan net tu net transfer heat untuk P dan juga Q adalah 0. Apa maksud 0? Heat transfer tu ada di antara P ke Q. P ke Q ada, Q ke P ada. Tetapi kedua-duanya transfer dalam amount yang sama. Katakanlah dekat bahagian sini 10 joule. Bila temperature dia sama, ingat temperature dia sama, heat transfer masih ada. Okay, heat transfer dia masih ada. Heat transfer dia masih ada. Okay, 10 joule. Tapi disebabkan kedua-duanya sama, so nilai bersih untuk dia transfer dia, kita assume dia adalah 0. Okay? Okay, boleh? Faham ataupun tidak? Faham cikgu. Okay. Faham. So, tolong bezakan net transfer untuk bila temperature dia kedua-duanya berbeza, kamu akan ambil majority net transfer of heat dia daripada mana. Okay, yang panas akan lebih banyak transfer heat kepada Q. So, net transfer of heat untuk yang berkaitan ini adalah P ke Q. Tapi bila kedua-duanya temperature dah sama, so net transfer untuk kedua-duanya adalah 0. Okay. Nilai bersih untuk kedua-duanya adalah 0 sebabkan kedua-duanya dia transfer nilai yang sama saja. Same rate of heat transfer. Bukannya tak ada langsung transfer of heat ada, tapi cumanya dia dalam nilai yang sama. So net transfer dia 0. Okay. Baik. Seterusnya, thermal equilibrium in the daily life. Okay, so dalam kehidupan seharian kita memang akan berlakunya keseimbangan terma. Okay, contohnya heating object, cooling object. Okay, hot air in oven is in the thermal contact with a cake butter. Heat from the hot air flows to the cake butter. This causes the cake butter heated until it is baked. Okay, so haba daripada oven tersebut dia akan transfer ke bahagian kek tersebut. Okay, so kek tersebut makin lama dia dibakar ataupun dia ditransferkan heat, so last kali dia akan masaklah, bake lah. Okay, so thermal equilibrium akan berlaku sekiranya kedua-duanya dalam keadaan temperature yang sama dan juga net transfernya adalah 0. Okay, so ini adalah untuk heating fenomena, heating object. Okay, sama juga macam bahagian clinical thermometer. Badan kamu panas, kamu masukkan thermometer ke bahagian dalam contohnya bawah lidah, contoh dalam gambar ni. So heat daripada patient tersebut dia akan transfer ke bahagian thermometer. So dia memanaskan thermometer tersebut. So thermometer temperature dia akan makin meningkat ke makin berkurang? Respon? Meningkat. Nah, kalau demam kan kita cek Meningkat. temperature kan, temperature dia akan makin meningkat daripada bacaan asal dari untuk termometer tersebut. Okay, so ini adalah untuk heating phenomenon di mana thermal equilibrium tersebut terhasil daripada peningkatan untuk haba tersebut. Okay, baik. Yang ini untuk cooling pula, cooling object. And food is kept in the refrigerator. Heat from the food flow to the air in the refrigerator until the thermal equilibrium occurs. Kamu masukkan, contohnya kamu masukkan air panas, contohnya kamu masukkan 40 degree Celsius, masukkan ke dalam peti sejuk. So kamu biarkan dalam sejam je tu. Apa akan jadi kepada temperature untuk air tersebut? Pengaruh respon? Air panas masukkan dalam peti sejuk, apa akan jadi? Dia akan makin kurang. Dia akan makin kurang sampailah satu tahap dia akan mengikut suhu untuk dalam refrigerator. Katakanlah kamu letak dekat bahagian freezer. So bahagian freezer katakanlah -3 degree Celsius contoh. So dah jadi beku. So daripada 40 degree Celsius tu dia akan ikut temperature bagi bahagian dalam freezer sehinggalah dia akan jadi -3 degree Celsius. So berlakulah thermal equilibrium di mana suhu freezer dan juga suhu minuman kamu adalah sama. Okay, so itu adalah untuk cooling.
dia dropkan temperature tersebut. Kalau heating, dia akan naikkan temperature tersebut. Sama lah juga macam kamu buat air sirap ke air terbikai ke apa ke. Kamu buat air panas, masukkan ais. Ais tersebut akan menyebabkan temperature untuk liquid tersebut dia akan makin drop, makin berkurangan. Sampailah dalam satu ketika ais dan juga air tersebut dia dalam temperature yang sama. Okay, dalam temperature yang sama. So berlakulah thermal equilibrium. Okay. So ini adalah untuk cooling object, ini adalah untuk heating object. Okay. Okay, kejap. Okay, sikit je. Dah nak habis dah. So, untuk thermal equilibrium, to calibrate a liquid in gas thermometer using two fixed point. Okay. Bagi dalam physics, kalau untuk thermal equilibrium, supposedly kita punya instrumen yang kita akan gunakan adalah thermometer. Okay, thermometer. So, untuk thermometer, sebenarnya kalau dalam thermometer tersebut, dia memang dah ada bacaan daripada 0 degree Celsius sampailah ke 100 degree Celsius ataupun lebih lagi, 120, 140. Okay, untuk thermometer. Katakanlah dalam termometer tersebut dia tidak ada bacaan, dia hanya ada panjang sahaja. Contohnya daripada bahagian kosong sini, 0 degree Celsius sampailah ke bahagian 100 degree Celsius, dia hanya ada 0 sampai 100. Tengah-tengah ni tidak ada bacaan. Okay, ada temperature macam tu. So, termometer macam tu, sorry. Dia ada termometer macam tu. So, daripada 0 sampai 100 degree Celsius tu, katakanlah ada bacaan dekat bahagian tengah-tengah dia. So, kita tak tahu berapakah bacaan untuk tengah-tengah. So, dia mesti akan ada formula. Okay, ada formula yang berkait dengan bagaimana nak kirakan temperature bagi termometer tersebut. Sekiranya tidak ada bacaan untuk range daripada 0 sampailah ke 100 degree Celsius. Okey, so formulanya adalah apa? Tolong catat sikit kalau kamu ada buat notes. Ini formula dia. Okey. L theta bahagi dengan L100 darab dengan 100 degree Celsius. Okey Ni dia punya formula dia. Formula ni mesti tak lengkap dia. Ni je yang dia bagi kat dalam kamu punya ni. Okey, tak apa, cikgu tambah sikit. Tolong salin formula ni. Theta is equal to L theta minus dengan L0 bahagi dengan L100 minus dengan L0 darab dengan 100 darab dengan 100 degree Celsius. Okey, ni cikgu tambah L theta tolak dengan L0. So L ni adalah length panjang length. Okay, L ni length so L theta tu maksudnya daripada bacaan kamu lah. L0 ni daripada bacaan 0. Okay, kita try jawab soalan sekejap daripada gambar ni je lah cikgu bagikan soalan kepada kamu. Katakanlah cikgu bagi dia punya distance daripada permulaan ni sampai ke 0 adalah 5 cm contohnya. Okay, 5 cm. Okay, seterusnya daripada 100 ni katakanlah cikgu bagi 40. Okay, 40. Seterusnya daripada
daripada ni L naught L theta. Ni dia punya bacaan L theta. Kata kalau cikgu bagi distance dekat bahagian sini adalah 20 cm. 40 cm. Okey, sekarang ni cikgu nak minta kamu carikan theta. Sekarang ni theta dia. Ni termometer. Dekat bahagian sini 100 degree Celsius, dekat bahagian sini 0 degree Celsius. Lepas tu bila kamu dah masukkan ke dalam liquid ke apa ke, so dia akan ada bacaan. Apa dia ni, mercury ni akan naik sampai dah menunjukkan bacaan kat bahagian sini. So ini adalah theta. Theta ni theta. Baik, tolong kirakan theta ini menggunakan formula yang ini daripada panjang yang cikgu dah bagi. Panjang untuk L naught ini adalah 20. Panjang daripada sini ke sini adalah 5 cm. Yang ini adalah L0. Panjang daripada sini ke sini adalah 40 cm. Okey, cuba try buat kan. Tak apa, kamu bantu cikgu untuk bagi tahu berapa nilai dia. Okey, L theta. L theta dekat bahagian sini berapa? Respon? 20. Okey, 20. 20 cm. Lagi? Minus dengan L0. L0 kat sini berapa? 5. 5. Kat sini 5. 5. 5 cm. Bahagi dengan L100 berapa? 40. 40. Minus dengan L theta, L0 tadi berapa? 5. 5. Bagus. Darab dengan 100. Okey, tolong tekan kalkulator jap. 20 tolak 5. 20 tolak 5, 15. 40 tolak 5, 35. Darab dengan 100. Last kali dapat jawapan berapa? Tolong tekan kalkulator. 15 bagi 35 darab dengan 100. Hello. Dalam pecahan ke dalam Dalam decimal please, decimal. 2.85. Okey, 42.885 degree Celsius. Kamu nampak tak? Or 86 lah. 86 lah, okey, 86. Okey, Ha. 42.86. Bermaksud bahawa bacaan dekat bahagian sini kalau kamu tengok jawapan kamu calculate tadi 42. Okey. Maksudnya relevan lah. Bermaksud bahawa dekat bahagian tengah-tengah ni dia 42 degree Celsius contohnya. Okey. So cara kita nak calibrate untuk termometer tersebut, kalau termometer yang kamu gunakan kat dalam lab memang dah ada dia punya range. Daripada 0, 10, 20, 30, 40. Okey, memang dah ada. Tapi sekiranya dalam tajuk sheet ini dia berikan kamu punya termometer tersebut hanya ada range 0 degree Celsius dengan 100. Yang lain semua dia tak bagi. So kamu kena cari dia punya length dia. Length dari, dan dia akan bagi selalunya dia akan bagi length daripada yang permulaan permulaan sampailah ke 100. Dia tak bagi length daripada 0 ni. So kamu kena cari sendiri menggunakan formula yang ini. Kalau formula yang diberikan dalam kamu punya kamu punya buku teks, dia memang dah siap-siap bagi length daripada sini. Cikgu takut dalam soalan nanti dia start daripada yang permulaan. So kamu ambil saja formula yang cikgu bagi ni. Okay? Faham ke tak apa benda yang cikgu terangkan berkaitan dengan length ni untuk dapatkan temperature? Respon? Faham cikgu. Faham Cikgu faham. Okay, boleh Okay. Baik. So kita ada lagi 9 minit. Pun dah habis dah pun. Okay. Cikgu nak minta kamu try cari jap. Berapakah temperature untuk yang ni? Ni 4 cm, ni 12 cm. Dia tak bagi length kat bahagian bawah ni. So kamu hanya gunakan length bawah yang ini dan juga yang ini sahaja. So maksudnya gunakan formula yang ini saja. L0 over L100 darab dengan 100. So dapat berapa? Theta bahagi dengan
100 darab dengan 100. Sebab dia tak bagi distance yang ini dia terus bagi distance daripada kosong sampai ke bahagian ni. So ni L theta lah. Ni L 100. Okay, masuk kan? L theta L 100. Dah sekali dapat berapa jawapan dia? 33.33. 33.33 degree Celsius. Okay, senang je. Okay. So itulah caranya untuk kamu cari temperature bagi termometer yang tidak ada range. Okay. Kita menggunakan length. Okay. Okay, baik. So, okay, specific heat capacity kita akan masuk untuk next class. Okay, setakat yang kita dah belajar pada hari ini. Okay ke tak? Ada yang tak faham tak? Faham ataupun tidak? Respon? Faham cikgu. Lepas habis kelas ni, cikgu ada sediakan quiz. Kejap lagi cikgu akan bagi link pada kamu. Sebab kita tak habis masa kelas lagi kan. 11 suku lah habis kan. Cikgu bagi link. Quiz tu dalam 6 soalan je. Soalan tersebut berkaitan dengan satu topik thermal equilibrium sahaja. Okay. Dan soalan tersebut objektif je. Jawab saja. Okay. Dan wajib kan untuk kamu jawab kan. Bukannya boleh tak jawab ke, boleh jawab ke. Okay. Kena wajib jawab. Cikgu bagi link sekejap lagi. Tolong jawab. Dan markah untuk kuis tersebut cikgu akan jadikan sebagai carry mark kamu untuk exam-exam yang selepas ni. Kalau untuk semester yang kedua ni. Okay. So setiap kali untuk kita punya pembelajaran dalam setiap satu topik ni, insyaAllah cikgu try lah buat quiz sikit-sikit menggunakan Microsoft Form. Okay, kamu hanya jawab sahaja, lepas tu selesai. Okay, baik. So sekejap lagi cikgu bagi link, terus jawab. Itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Bagi dua orang yang cikgu minta, Arif dan juga Azrai, cikgu minta bagi attendance tu tolong PM cikgu sekejap lagi berkaitan dengan attendance. Okay, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. See you. Terima kasih, Terima Guru. kasih cikgu. Jumpa dalam kelas seterusnya. Okay. Cikgu.